Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kursus Wacana Tafsir dan Hadis Nusantara di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Latifah binti Abdul Majid yang bertajuk Pengajian dan Penulisan Hadis Arba'in di Malaysia. Kajian ini akan memfokuskan kepada 5 subtopik utama iaitu abstrak, pengenalan, pengajian, penulisan dan kesimpulan. Untuk abstrak, pengajian hadis pada hakikatnya bermula pada zaman Rasulullah SAW, kemudian disambung oleh generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Secara rasminya, penulisan hadis telah pun berlaku pada akhir abad pertama dan ulama sepakat hadis dilarang ditulis pada awal-awal Islam sahaja kerana dikhawatiri akan bercampur dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di Malaysia, pengajian dan penulisan hadis menjadi satu titik tolak kepada kesedaran masyarakat betapa pentingnya hadis dalam kehidupan. Kajian ini akan menyentuh pengajian hadis arba'in yang dilaksanakan di Malaysia secara formal dan tidak formal. Juga penulisan hadis arba'in di kalangan golongan agamawan dalam menghasilkan karya yang hebat seterusnya menjadi rujukan kepada umat Islam di Malaysia. Pengajian dan penulisan hadis ini merupakan sebuah medium dalam menyampaikan dakwah dan intipati yang terkandung dalam hadis arba'in itu sendiri, sekaligus membuka mata dan kesedaran umat Islam dalam mempelajari ilmu hadis, khususnya hadis arba'in. Di dalam pengenalan, saya akan perkenalkan 3 topik kecil iaitu definisi hadis, yang kedua hadis arba'in, yang ketiga pengarang kitab tersebut. Hadis merupakan sumber perundangan kedua setelah Al-Quran. Istilah ini menurut etimologi ialah antonim kepada qadim. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Sadaqallahul azim, yang bermaksud maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih dan indah seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya, di dalam surah At-Tur ayat 34. Menurut Imam Abu Syuhbah 1983, menurut terminologi, hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa sabda, perbuatan, pengakuan dan akhlak baginda sama ada secara jasmani atau spiritual. Hadis ini adalah teras bagi hukum Islam yang mana umat Islam diwajibkan mematuhinya sebagaimana diwajibkan mematuhi Al-Quran. Umat Islam juga ditegah sama ada membelakangi, meninggalkan atau menentang ajaran dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hashr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bermaksud, apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Yang kedua, kitab hadis arba'in. Arba'in Nawawi atau Al-Arba'un An-Nawawiyah merupakan teks yang mengandungi 42 hadis yang disusun oleh Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Arba'un atau arba'in adalah kata nama dan jamak muzakkar salim daripada 4 yang membawa maksud 40 menurut Kamus Al-Ma'ani 2010. Namun, di dalam kitab ini terkandung 42 hadis. Kitab Arba'in Nawawiyah juga kitab Riyadhus Shalihin dianggap sebagai karya Imam An-Nawawi yang paling terkenal dan diterima umat Islam di seluruh dunia, sehingga kini menjadi rujukan pelajar-pelajar untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW sebelum beralih ke kitab yang lebih besar. Yang ketiga, pengarang Arba'in Nawawi, iaitu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jam'ah bin Hazam Al-Nawawi Ad-Dimashqi, yang mana dikenali sebagai Imam An-Nawawi, merupakan salah seorang tokoh ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Nawa iaitu terletak di kota Damaskus yang sekarang dikenali sebagai Damsyik pada tahun 631 Hijrah. Menurut Ibn Qadi Syuhbah 1986, beliau juga merupakan seorang pemikir Muslim di bidang fiqh dan hadis.
Imam An-Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di Kota Nawa di Damsyik pada malam Rabu 24 Rejab tahun 676 Hijrah bersamaan 1255 Masihi. Menurut Ibn Daqiq, Imam Nawawi mengikut jejak imam-imam yang terdahulu dalam menghimpunkan hadis 40. Cuma yang membezakan mereka ialah tema kumpulan hadis yang dikumpulkan. Ulama terdahulu sebelum Imam An-Nawawi menjadikan 40 hadis mengenai usuluddin, cabang-cabang hukum agama, jihad, zuhud, adab dan ucapan Rasulullah SAW dalam pelbagai keadaan. Seterusnya kita akan masuk kepada pengajian hadis arba'in di Malaysia, yang mana pengajian hadis arba'in di Malaysia ini telah berkembang dan dipelajari di semua peringkat, bermula peringkat prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Pengajian hadis di Malaysia ini berlaku dengan dua pendekatan, secara formal dan tidak formal, yang mana pengajian hadis yang bersifat formal ialah pengajian di institusi yang memiliki sistem pengajian yang teratur dan sistematik. Manakala pengajian hadis yang bersifat tidak formal seperti pengajian di sekolah pondok, masjid dan surau menurut kajian Muhammad Faiz Muhammad Fazil et al. 2014. Okey, mari kita lihat pendidikan secara formal yang berada di Malaysia, yang dilaksanakan di Malaysia. Yang mana kita tahu pendidikan formal di Malaysia adalah satu pendidikan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia, juga di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana meliputi pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah, menengah tinggi atau pra-universiti dan pendidikan di institusi pengajian tinggi seperti universiti dan maktab. Menurut kajian Maulana Muhammad Ilyas bin Timrin dan Muhammad Akil Muhammad Ali 2017, pembelajaran ilmu hadis ini tidak dijadikan subjek khusus tetapi diserapkan ke dalam subjek-subjek yang lain seperti subjek pendidikan syariah Islamiah dan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah di peringkat CJ Pelajaran Malaysia SPM dan juga di peringkat CJ Tinggi Persekolahan Malaysia iaitu STPM di dalam subjek syariah dan usuluddin. Menurut mereka lagi, walaupun kitab hadis arba'in tidak digunakan secara formal dalam pendidikan di peringkat menengah, terdapat hadis yang dipelajari di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Standard Sekolah Menengah 2017 KSSM. Contoh, hadis di bawah tajuk Ikhlas dalam Kehidupan, buku teks pendidikan Islam KSSM tingkatan 1, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat, iaitu hadis yang pertama yang terkandung di dalam kitab hadis arba'in. Okey, menurut kajian mereka lagi, mereka mendapati kebanyakan guru hanya berpandukan buku teks semasa proses pengajaran dan kurang merujuk kitab-kitab yang muktabar. Rentetan daripada itu, mereka menyarankan kepada para pendidik supaya kitab hadis arba'in ini dapat dijadikan rujukan semasa mengajar hadis yang berkaitan dengan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Juga kerjasama daripada pelbagai pihak perlu untuk menjadikan kurikulum hadis ini sebagai satu kurikulum yang mantap bagi melaksanakan generasi yang berkualiti dan mahir dalam bidang hadis, iaitu menurut kajian Wan Azizi Abdul Rahman dan Nur Hisham Muhammad 2022. Kemudian kita lihat pendidikan secara tidak formal di Malaysia, yang mana kita tahu masjid merupakan satu tempat beribadah. Masjid juga adalah pusat penyebaran ilmu pengetahuan, kebudayaan dan wadah penyatuan dan penggerak umat. Selain menyampaikan ilmu dan maklumat yang berkesan seumpama khutbah, tazkirah, forum ceramah, kelas pengajian dan sebagainya. Menurut Muhammad Amru bin Isa dan Najah Nadia Amran 2017. Kebiasaannya, pendidikan pengajian tidak formal ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari masyarakat setempat. Menurut Muhammad Norzi bin Nasir et al., institusi masjid dilihat sebagai pusat utama dan elemen asas yang telah memainkan peranan penting terhadap perkembangan tradisi ini. Fenomena ini dapat dilihat ketika mana mereka melakukan kajian terhadap masjid-masjid serata negeri khususnya di Selangor, yang mana di masjid-masjid di Selangor pakai kitab hadis Arba'un Nawawiyah sebagai kitab pengajian hadis di Masjid Selangor, selain daripada kitab Riyadhus Solihin, Al-Azkar dan sebagainya.
Menurut kajian Muhammad Napiah bin Abdullah 1989 mendapati kitab hadis iaitu Matan Al-Arba'in diguna pakai di institusi pondok di daerah Baling, Kedah. Antara institusi pondok yang dimaksudkan adalah Pondok Kampung Pisang, Pondok Banggul Berangan yang dikenali sebagai Misbah Al-Falah dan Pondok Caruk Putih ataupun Yayasan Ittifaqiyah Siung. Kitab yang diguna pakai di pondok tersebut biasanya dalam bahasa Arab. Dan ada kitab yang digunakan iaitu kitab Hadis Arba'in Nawawiyah dalam bahasa Melayu lama iaitu Jawi, yang mana kitab ini adalah terjemahan dari ulama dari Patani. Seterusnya kita akan melihat penulisan hadis Arba'in di Malaysia. Perkembangan ilmu pengajian berkaitan hadis meluas sejak zaman pertama hijrah lagi. Kegiatan ini terus berkembang pada kurun kedua hijrah melalui pengajian dan penghasilan karya berkaitan ilmu hadis sehingga ke zaman kini. Di alam Melayu, pengajian hadis juga diberi keutamaan walaupun tidak banyak karya dihasilkan disebabkan ketika itu mereka mempelajari hadis dalam kuliah-kuliah yang disampaikan oleh ulama dan guru. Pengajian hadis biasanya diajar di pusat pengajian tradisi seperti pondok atau pesantren dengan pembacaan dan kupasan kitab-kitab utama hadis seperti Al-Arba'in An-Nawawi, Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram Al-Asqalani. Menurut kajian Fauzi bin Diraman 1998 mengatakan bahawa karya-karya Islam dalam pelbagai ilmu ditulis dalam tulisan Jawi yang kemudiannya karya tersebut dikenali sebagai kitab Jawi. Beliau juga menyebut aktiviti penulisan ini mendapat sokongan penuh dari pihak pemerintah sama ada di Perlak, Pasai di peringkat awal. Juga di zaman Kesultanan Melaka pada tahun 1400 sehingga 1511 Masihi dan kemudian disambung pula oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1511 sehingga 1650 Masihi, juga di Riau dan lain-lain negeri di Nusantara. Penulisan kitab Jawi khususnya di Semenanjung Tanah Melayu semakin pesat di permulaan abad ke-20 dan lahirlah tokoh ilmuwan ulama yang hebat di mana karya-karya mereka menjadi rujukan dan pegangan umat Islam khususnya di Malaysia. Penulisan hadis Arba'in juga mendapat perhatian ulama ketika itu. Maka terhasillah beberapa buah karya sama ada tanpa ulasan atau berserta ulasan dan syarah kepada kitab tersebut. Ini adalah contoh-contoh karya penulisan hadis Arba'in di Malaysia, yang mana kitab yang pertama dikarang adalah kitab Kanzul Al-Amin fi Syarah Al-Arba'in yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Mokhtar bin Ahmad bin Muhammad Zain Kelantani yang diterbitkan pada 1938 oleh percetakan Al-Ma'arif, iaitu ulasan kepada hadis 40 An-Nawawi. Pada tahun 1929, satu kitab yang bertajuk Hadis 40 yang dikarang oleh Asbiran Yaakob telah diterbitkan dan karya ini merupakan ulasan hadis Matan Al-Arba'in oleh Imam An-Nawawi yang bersaiz kecil yang dicetak di Pulau Pinang. Seterusnya pada tahun 1959, satu lagi kitab yang Hadis Arba'in dikarang yang diberi tajuk Pelajaran Hadis Nabawi yang dikarang oleh Mustafa Abdul Ar-Rahman. Yang di dalam karya ini adalah terjemahan hadis pilihan. Kitab Hadis 40 terjemahan dan syarahnya oleh Mustafa Abdul Rahman yang diterbitkan pada tahun 1966 mengandungi terjemahan dan ulasan hadis dalam Matan Al-Arba'in oleh Imam An-Nawawi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Hajj Abdullah bin Muhammad Ar-Rawa di Pulau Pinang. Pada tahun seterusnya, iaitu pada tahun 1976, terbit satu lagi kitab iaitu Hadis 40 jilid 1 dan 2 yang dikarang oleh Ustaz Fauzi bin Haji Awang yang merupakan terjemahan dan ulasan Hadis 40 Imam An-Nawawi yang diterbitkan oleh Pustaka Aman Press di Kota Baru. Dan pada tahun 1995, satu lagi kitab bertajuk Ulasan dan Terjemahan Hadis 40 jilid 1 dan 2 yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya ini menterjemah dan menghuraikan 42 buah hadis koleksi Imam An-Nawawi. Kebanyakan hadis dinyatakan kepentingannya dan ada juga yang dinyatakan asbab al-wurud.
Pada tahun 2020 terbit satu lagi kitab iaitu 40 hadis Imam Nawawi berkenaan asas-asas agama Islam dan prinsip hukum syariat yang diterbitkan oleh Wisdom Publication Nilai Negeri Sembilan yang dikarang oleh Dr. Abdullah Jalil. Dan kita lihat banyak kitab-kitab setelah itu, antaranya kitab Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi yang dikarang oleh Muhammad Bukhari yang menterjemahkan dan menguraikan 42 buah hadis An-Nawawi. Dan kitab Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi yang dikarang oleh Fatur Muiz dan Muhammad Suhadi yang diterbitkan oleh percetakan Zafar Senin Berhad Batu Cave, Kuala Lumpur pada tahun 2011. Yang mana kedua-dua pengarang ini cuba untuk menampilkan satu huraian yang ringkas, padat dan segera untuk dipraktikkan. Selain daripada itu, sebahagian besar huraian diambil daripada Imam An-Nawawi, Ibn Daqiq dan Syekh Al-Utsaimin. Seterusnya, hadis 40 yang dikarang oleh Abdul Qahar Hassan dicetak pada tahun 2010 oleh Jahabir Shah di Johor Bahru. Dan kitab Syarah Hadis 40 Imam Nawawi yang dikarang oleh Ibnu Amrullah Yusuf yang mana huraian yang dibuat oleh pengarangnya adalah agak panjang dan ia meliputi kepentingan hadis, kosakata dalam hadis, fiqhul hadis dan natijah. Satu lagi kitab yang bertajuk Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi dan Tatmim Al-Kafi yang dikarang oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang mengandungi 518 halaman dan merangkumi semua hadis berkaitan kehidupan manusia. Hadis-hadisnya pula menjadi asas kepada kaedah agama yang penting. Seterusnya, kitab Hadis 40 Imam Nawawi yang dikarang oleh Ainun Muhammad dan Arif Saleh Rosman yang diterbitkan pada 30 Julai 2006 oleh PTS Publishing House. Kemudian Hadis 40 Imam An-Nawawi yang disusun oleh Muhammad Aiman Az-Zuhairi yang meringkaskan 42 hadis Imam Nawawi melalui kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kitab Hadis 40 Imam Nawawi yang dikarang oleh Datuk Haji Muhammad Zakaria dan Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Buku yang bersaiz A6 ini mempunyai cetakan berwarna dan diterbitkan oleh Telaga Biru. Dan seterusnya kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 Imam An-Nawawi yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli yang mana kitab ini bukanlah kitab syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebaliknya ia merupakan satu ulasan yang lebih mendalam serta dipersembahkan dalam bentuk berbeza dengan buku hadis 40 yang telah sedia ada. Kesemua 40 hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi ini ditadabburi dengan penuh terperinci berdasarkan dalil yang kuat serta hujah yang bernas. Kemudian ada satu lagi kitab hadis Arba'in iaitu Hadis 40 Imam Nawawi versi Braille yang ditulis oleh Ahmad Yunus Muhammad Nur yang mana kitab ini iaitu Hadis 40 Imam Nawawi versi Braille ini merupakan transkripsi daripada manuskrip kitab hadis 40 asal tanpa membuat sebarang perubahan kecuali sedikit modifikasi terhadap tulisan agar disesuaikan dengan keperluan individu cacat penglihatan. Buku ini menjadi keperluan bagi individu cacat penglihatan untuk membaca hadis dan pasti akan menarik minat mereka untuk mendalami ilmu hadis. Penghasilan buku ini adalah perintis untuk penambahbaikan bahan bantu mengajar bagi program pendidikan khas, khususnya dalam pengajian hadis. Dan ada juga kitab Hadis 40 Imam Nawawi yang dikarang oleh Muhammad Fattah Hafizullah. Juga kitab ini bukanlah kitab syarah kepada hadis Arba'in, sebaliknya ia merupakan satu ulasan yang lebih mendalam serta dipersembahkan dalam bentuk berbeza. Dan kitab Syarah Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Athar juga oleh Muhammad Soleh Abdul Razak, yang mana kitab ini diterjemahkan dari kitab asal yang berbahasa Arab. Sumber rujukan hadis yang diletakkan pada bahagian nota kaki. Kemudian huraian tambahan terhadap karya dengan meletakkan ulasan dan huraian ringkas bagi menjelaskan lagi maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Juga penulis meletakkan subtopik bagi setiap isu yang dibincangkan dalam sesuatu hadis yang dihuraikan oleh Imam Ibn Al-Athar. Ada lagi kitab iaitu Kuliah 5 Minit berdasarkan Hadis 40 Imam An-Nawawi yang disusun oleh Muhammad Fikri bin Cik Hussein
yang diterbitkan oleh laman Ilmu Publication. Kemudian kitab Syarah Hadis 40 Hadis Arba'in Imam Nawawi yang dikarang oleh Muhammad Isfahan Al-Qari. Kitab ini diterbitkan oleh Pustaka Ilmuwan pada tahun 2014 dan mengandungi 225 halaman. Dan yang terakhir, Hadis 40 Imam An-Nawawi dan pengajarannya yang dikarang oleh Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan Muhammad Nurzi Nasir, yang mana pemilihan hadis-hadis dari pelbagai bab mencakupi segala perihal urusan serta keperluan umat Islam, sama ada aspek akidah, syariah, muamalah, akhlak dan sebagainya. Jadi kita dapat membuat kesimpulan bahawa penulisan hadis arba'in di Malaysia banyak dikarang oleh ulama-ulama dan masih mendapat perhatian sehingga kini. Untuk akhirnya, kesedaran umat Islam di Malaysia terhadap hadis membuka mata kepada golongan agamawan untuk memartabatkan hadis melalui pengajian dan penulisan. Perkembangan positif ini memberikan impak yang besar dalam menjadikan ilmu hadis antara salah satu ilmu yang wajib dipelajari sedari kecil. Kerana pengajian hadis ini penting untuk menentukan kesahihan sumber hadis yang diterima. Maka kerjasama dari pihak berwajib juga diperlukan dalam melaksanakan pengajian dan penulisan hadis arba'in ini dimanfaatkan ke semua peringkat usia untuk mewujudkan budaya cintakan ilmu lebih-lebih lagi terhadap ilmu yang berkaitan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.